أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الباقي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni lewat sedikit ya, sebab bila keluar minum dengan kawan ini begitulah. Lambat sikit balik penat. Walaupun kita minum, walaupun kita keluar minum atau keluar jalan-jalan atau keluar sembang-sembang borak-borak, balik saja ia memang memenatkan. Dalam usia begini, apa saja sambung dengan data. Siapa sahabat yang ada, siapa yang tak ada. Satu perkara promo, kita masih promo. Sekurang-kurang untuk memberi impact kepada masyarakat. Untuk mengenali homeopati, kita promo kali ini. Belum keluar lagi iklan, Puan Nurliza belum keluar lagi. Saya harap insyaAllah lah boleh lah. Dan keadaan kurang bersedia pun. Kursus Introduction 2. Kursus Introduction 2. Kursus Introduction 2 akan bermula pada bulan Mac. Pada hujung minggu bulan Mac akan berlangsung selama 4 minggu. Selama 4 minggu dari awal hingga hujung bulan. Secara Google Meet setiap minggu insyaAllah kita bicarakan sesuatu yang berkaitan dengan silibus. Dan secara live juga, insyaAllah kita cuba adakan pada hari Sabtu. Okay. So, 2 hari seminggu selama 1 bulan ataupun 4 minggu sebelum kita melayari bulan puasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah. Semoga kita dapat bersama dalam kuliah yang berupa kerjasama antara pihak kita dengan PPHM. Ya, Puan Nurliza. Saya tidak beritahu time hari ini sebab ada hal. So, sekarang baru dapat online. So, kepada mereka yang berminat untuk mengikuti sebarang kursus homeopati, tetapi istimewanya kepada mereka yang telah pun mengikuti kursus intro yang pertama, dan juga kepada mereka yang pernah melalui mana-mana kursus introduction yang dijalankan oleh mana-mana pihak, mana-mana individu, mana-mana badan. Boleh join. Boleh join, daftar bila PPHM mengeluarkan iklan nanti. Sebaik saja PPHM mengeluarkan iklan. Okay. Matlamat kursus ini untuk menambahkan lagi ilmu, melebarkan lagi ilmu kepada mereka yang telah pun terdedah kepada amalan ataupun sistem perubatan homeopati. Kalau belum masuk intro yang pertama dan rasa perlu, selepas masuk intro yang kedua, boleh kembali mengulangi kelas intro yang pertama. Akan dia ada juga, tapi mungkin tidak tahun ini, tahun hadapan lah. So, kena mula yang ini.
Tak apalah, dia boleh jadi yang kedua dahulu yang pertama, kemudian ataupun yang pertama dahulu yang kedua kemudian, itu boleh berlaku. Tempat yang kedua ini kita buat bagi tujuan untuk memantapkan pengetahuan, khususnya berkaitan dengan amalan dan juga material medika. Bukan kita nak create homeopath ataupun pengamal homeopati, kerana sekarang ni dunia sekarang ini hanya mempercayai dunia akademik. Okay, homeopati pun kena masuk laluan akademik, mesti keluar daripada universiti baru boleh mengamal di Malaysia. So di Malaysia sekarang tak boleh amal sebarang amalan perubatan yang dikategorikan sebagai tradisional dan complementary tanpa melalui laluan yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Di mana ia dikendalikan oleh badan yang diiktiraf dan khususnya telah diiktiraf oleh pihak yang berkenaan. So itulah senario hari ini. So mereka yang melalui kursus yang dan laluan yang diiktiraf inilah yang akan memonopoli sebagai pengamal homeopati masa hadapan. So itulah yang kita maksudkan. Pengamal homeopati masa kini dan pengamal homeopati masa hadapan. Pengamal homeopati masa kini merupakan pengamal-pengamal hasil didikan pengasas homeopati di Malaysia yang bermula dengan Profesor Azim Saundirajah, kemudian dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, kemudian muridnya yang 13 orang termasuk Profesor Muhammad Yaakob dan seterusnya murid kepada murid Dr. Burhanuddin. Mereka inilah yang mempelopori dan mengembangkan homeopati di Malaysia. Itu kita tidak boleh lupa. Mereka bukan sahaja memberi kesan, memberi impak kepada kita yang mengamal pada hari ini, tetapi juga kepada pengamal masa depan pun. Walaupun mereka mengikuti laluan akademik, laluan universiti, laluan yang kosnya begitu tinggi, laluan yang diiktiraf oleh KKM, namun mereka adalah produk ataupun hasil perjuangan pengamal homeopati, orang yang memperjuang dan berminat dengan homeopati yang berdiri dalam persatuan dalam Majlis Perubatan Homeopati Malaysia pada hari ini. So yang ini kita tidak boleh, ini kita kena bawa. Cerita ini kita kena bawa. Sebab itu walaupun di universiti berkenaan mungkin tidak mengajar kuliah ataupun kursus berkaitan sejarah perubatan homeopati, link itu mesti ada di antara persatuan dan majlis dengan pelajar-pelajar di universiti. Mereka harus kenal kepada siapakah yang mengasaskan homeopati di sini. Siapakah kemudiannya yang menyambung inisiatif dan usaha Saundirajah dengan Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan murid-muridnya sekalian sehingga sampai kepada pengamal masa kini dan masa hadapan. So ini penting. Sebab itu sahabat, melahirkan buku yang menceritakan semua berkaitan sejarah dan semua ilmu mengenai homeopati yang lain perlu ada. Sejarah dikepilkan di sana. So, saya telah memulakan memasukkan isu sejarah ni dalam buku pertama Perubatan Homeopati dahulu. Saya percaya ia memberi impak sedikit sebanyak. Sebelum itu ada orang menulis mengenai homeopati. Profesor Dr. Ahmad Khan Said pun ada menulis buku homeopati juga. Tapi cerita tentang sejarah ni tidak diperkukuhkan. Orang lain pun ramai yang lahir dan menceritakan mengenai homeopati bila bermulanya sekian-sekian. Dan kebanyakannya dalam majalah-majalah persatuan. Dalam cerita yang mana lepas itu sekarang kita mungkin jarang dah kedapatan. Mungkin pergi ke dalam kutub khanah persatuan ada.
Tapi dalam bentuk buku yang kita hendak ada di arsip negara, kita hendak ada di Perpustakaan Negara Malaysia, kita tidak temui. Yang ada buku perubatan homeopati yang kita buat tahun 1997. Sebab itu, kalau kita search dalam Google orang daripada fakulti lain yang buat kajian tentang homeopati, tentang keberkesanan ke ataupun tentang pembicaraan tentang homeopati, ada 2-3 saya jumpa dia hanya merujuk buku perubatan homeopati. Tidak ada buku lain. Kita sangat kekurangan khazanah untuk menceritakan bila bermula, bagaimana ia berkembang dan bagaimanakah akhirnya ia memasuki arus perdana dalam perjalanan akademik di bumi kita di Malaysia. So, kita perlu buku ini. So, buku yang kita hendak terbitkan nanti pun adalah buku yang itu lebih mantap lagi. Bukan sahaja isu dengan gambar, tapi kita perkasakan, perluaskan dia banyak ceritanya. Kita bawa balik. MPHM, Majlis Perubatan Homeopati Malaysia, dia cuba menyampaikan banyak maklumat yang dia cuba sampaikan, termasuklah berapa buletin dah dia keluar, buletin seperti ini, buletin MPHM. Tapi buletin ini sejauh mana yang sampai kepada masyarakat. Okay. So, kita memerlukan satu buku yang menggarapkan di mana dalam buku itu ada kepentingan lain. Orang baca buku dia untuk belajar homeopati, untuk merujuk bahan-bahan homeopati di dalamnya, untuk mengetahui pandangan homeopati tentang masalah semasa masalah COVID-19 semuanya. Orang masuk mendapatkan buku tersebut, cerita situ, di dalam tu ada sejarah. So itu pentingnya buku yang kita hendak terbitkan, insya-Allah dalam masa 2 bulan. InsyaAllah dalam masa 2 bulan. Itu jaminan lah. Sebab hari ni, minggu ni mungkin last day je. Hari ni last day saya bercakap. Besok, lusa saya off. Saya nak fokus kepada page by page yang saya buat itu untuk hantar kepada printing. Mungkin dalam masa 2 minggu lagi boleh kita settle untuk sebulan memberi masa kepada bahagian printing. So, hari ni saya nak beritahu tentang pentingnya. Sebab homeopati masa hadapan, pengamal homeopati masa hadapan adalah produk daripada usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh pengamal homeopati lalu. Pengamal homeopati, ahli homeopati yang lampau, bermula daripada Dr. Burhanuddin sehingga muridnya, sehingga mereka yang memimpin persatuan sekarang yang memperjuangkan secara persendirian. Mereka inilah semua yang melahirkan anda semua yang sedang belajar di University of Cyberjaya atau mana-mana universiti. Cuma anda melalui satu proses akademik di mana anda diiktiraf oleh pihak KKM dan bahagian kualiti di peringkat pengajian tinggi. Itu aja yang membezanya. Yang lainnya hakikat. Maknanya tiada pengamal homeopati masa depan. Tiada pengamal homeopati masa kini, tidak adalah pengamal homeopati masa hadapan. Tiada orang yang memulakan homeopati di Malaysia, kita pun mungkin tak kenal homeopati. Itu ada kesinambungan. So, kesinambungan ini ada dalam buku. InsyaAllah buku berkenaan pasti menarik sebab kita sudah asing. Bab 1 adalah sejarah perubatan homeopati. Bab kedua, perkembangan homeopati di Malaysia. Itu cara kita asingkan supaya kita boleh meraihkan sejarah homeopati dunia dan sejarah homeopati di Malaysia juga. Betapa hebat homeopati di dunia, kita boleh baca di situ. Betapa hebat perkembangan homeopati di Malaysia, kita boleh rujuk situ. Perkembangannya tidak sama. Di dunia dia fokus bahagian lain sebab kebanyakannya dipelopori oleh para doktor. Para doktor-doktor yang
memimpin homeopati, yang menulis berkaitan homeopati, yang membuat repertori, yang membuat material medika, yang membuat terapeutik, yang membuat macam-macam buku. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah doktor. Tidak ada title doktor kalau mereka bukan produk universiti yang diiktiraf yang memberi mereka gelaran doktor, MD umpamanya. Seperti Dr. Boric, seperti Dr. J.T. Ken, seperti Dr. Konstantin Herring, Dr. Banyaklah doktor-doktor yang telah memberi sumbangan kepada perkembangan homeopati. Tapi itu di peringkat dunia. Cuma di Malaysia ni kita tidak ada mereka yang doktor dalam perubatan alopati atau perubatan konvensional yang berada, yang berjuang. Yang berjuang sekarang mungkin kita ada Datuk Dr. Surya Khatun yang ada 2 degree. Jadi inilah doktor yang ada di sini, dan kita sebenarnya memerlukan lebih ramai doktor untuk bersama dengan homeopati, sebab mereka ini daripada pemikiran dan aliran sains boleh membawa homeopati jauh ke hadapan. Boleh menjadi lebih hebatlah, boleh menjadikan homeopati di negeri kita lebih hebat. Sebenarnya bila homeopati masa depan ni kita boleh bercakap panjang, sebab selain apa yang kita sebut hari ini, nak hubungkan homeopati masa lalu, masa kini dan masa hadapan. Bila kita bercakap mengenai pengamal homeopati masa hadapan, kita ada harapan-harapan kepada mereka. Harapan yang mungkin tidak tertunai di zaman kita ataupun di zaman sebelum kita. Mereka lah yang bertanggungjawab menunaikan. Bukan kita hendak memberi beban kepada mereka, tetapi sebagai pengamal homeopati, mereka bertanggungjawab untuk menambah baik. Dan juga untuk mengembangkan lebih jauh amalan homeopati. Satu, tentulah secara profesional. Yang kedua, tentulah mereka juga bertanggungjawab untuk melebarkan sayap ilmu homeopati ini ke seluruh masyarakat Malaysia. Dan insya-Allah kursus intro kedua yang kita rancang nak laksanakan ini, Puan Nurliza agak-agak bila boleh keluar ke jalan. Bulan-bulan Mac, tujuannya juga ialah untuk memantapkan mereka yang sudah mula terjun ke dalam homeopati, memantapkan ilmu dia. Kita membicarakan lagi bagaimana kita nak mengamal homeopati. Dan lebih banyak bahan-bahan yang boleh digunakan dalam amalan kita untuk mengamalkan sistem perubatan homeopati yang tulen. Sistem perubatan homeopati yang tulen. Lupakan yang niat kita untuk bisnes. Zaman sekarang tidak semudah zaman 20-30 tahun dahulu. Kita belajar sedikit, kita boleh buat bisnes. Zaman sekarang semua mesti melalui proses. Walaupun anda tahu homeopati, anda tahu sudah boleh, umpamanya boleh nak bancuh sedikit, nak dispense remedi ke macam mana, tetapi dia tidak boleh memasuki pasaran. Kalau kita nak jadi orang seperti Dr. Azizan yang kita bercakap semalam, tak boleh. Kita mesti melalui jalan-jalan formal, seperti pendidikan juga mesti formal. Membuat produk juga mesti melalui jalan formal. Kalau tidak, kita berhadapan dengan banyak cabaran, banyak peraturan, regulation yang telah disediakan oleh Kerajaan Malaysia melalui KKM, melalui sekatan undang-undang. So itu kita kena akur lah. So mereka untuk homeopati masa hadapan, mereka kena akur semua kepada semua peraturan. Sebab itu sekarang proses registration homeopati lama pun. Homeopati lama ni kalau kita nak cakap, semua sudah setara. Semua sudah setara. Yang lulusan persatuan, yang lulusan individu klinik yang ajar, yang lulusan gaya pos, yang lulusan daripada luar negara ke, semua tu kalau datang daripada tempat yang tidak diiktiraf oleh KKM dan juga bahagian kualiti akademik, semuanya tak ada nilai pada KKM, pada
Dulu MQA, saya tak ingat apa nama sekarang bahagian kualiti ni. Semuanya adalah setara. Kalau ada yang lebih, sudah tentu kita dibawa untuk mengajar mereka yang belum mantap dalam homeopati oleh kuliah seperti yang diadakan di Suat Berjaya untuk membantu pengamal-pengamal lama duduk dalam sistem hari ini. Okey. Itu kedudukannya. Tak ada seorang pun diiktiraf. Saya tidak. Saya tidak. Presiden MPHM tidak. Presiden PPHM tidak. Tak boleh jadi guru kepada sesama kita pun. Tidak dibenarkan jadi guru kepada sesama kita pun. Yang belum mantap, yang mesti melalui kursus untuk dia berada dalam mengamalkan klinik seterusnya, dia mesti melalui kursus ini. Dan kursus ini tidak boleh diajar oleh rakan-rakan seperti kita. Itu hakikat yang terpaksa kita terima. Sekarang zaman baru, kita tidak, we are not in control. Cuma saya sendiri memang saya tidak masuk dalam grup untuk mengamal lah. Dengan usia 60 lebih ni, saya nak beri baki-baki usia saya ini untuk membantu menyediakan platform akan datang supaya dia ada bahan untuk rujuk. Okey, ini penting juga, tapi ini bahagian yang telah dilupakan oleh mungkin pihak-pihak tertentu, mungkin sebab kurang kepakaran, mungkin juga sebab ketidakmampuan untuk membuat penyelarasan. Makanya pengamal, mereka yang bakal menjadi pengamal masa depan masuk universiti, dia tidak ada bahan rujukan yang mantap dalam bahasa Melayu. Semuanya bahasa Inggeris. Dan ramai yang tidak faham di situ. So, dia memerlukan bahan rujukan yang membantu dia memahami. So, Alhamdulillah setakat ini HBI, Health and Homeopathy Center, di mana melaluinya kita menerbitkan buku-buku penting untuk pelajar-pelajar di universiti ini. Alhamdulillah, kita ada sambutan. Bila kita terbit organan perubatan homeopati, memang mereka mencarinya. Mereka share ke, mereka beli ke, mereka telefon dan mendapat. Kita keluar buku saringan daripada Dr. William Bory, Material Medika Homeopati, 3 jilid, satu buku yang besar. Itu pun mereka melanggannya dan mereka rujuk untuk melihat mana yang mereka boleh menambahkan kefahaman mereka daripada pelajaran mereka di universiti. So bahan-bahan inilah yang kita sediakan untuk kita beri impact kepada pengamal homeopati masa depan. Masa depan nanti bila dia dah pandai, dia cari buku-buku lain yang lagi hebat, itu baguslah untuk dia. Tetapi dalam proses, dalam perjalanan dia untuk menjadi pengamal yang hebat tu, mereka perlu diajar, diasuh, dididik, diberi bahan. Okey, ingat, majlis pun tidak menyediakan bahan-bahan ini. Tidak ada di pasaran. Sebab itu kita harus ada orang yang membantu untuk mempermudahkan perjalanan mereka belajar di universiti. Lagipun mereka tidak, setengah itu mungkin tidak bertahan lama jika mereka tidak memahaminya dengan mantap. Dan dalam proses penyediaan inilah pentingnya satu buku sebagai satu introduction kepada pelajar. Mungkin ada matrikulasi ke di situ, mungkin ada tahun pertama ke di situ. Dia memerlu satu buku intro yang benar-benar mantap dan kukuh. Dan inilah usaha kita yang kita sedang dalam proses untuk penyediaan buku tersebut. Dan insya-Allah buku ini bila terbit, kita paparkan, kita iklankan. Siapa yang nak beli, dia pasti insya-Allah akan membantu orang, para pelajar homeopati masa hadapan. Mereka yang nak mengamal homeopati di rumah pun boleh menggunanya, boleh merujuknya, boleh memahami falsafah prinsip-prinsip amalan homeopati melalui pemilikan buku tersebut. So ini sebab buku ini penting, buku ini penting dan saya harus beri lebih fokus. Mungkin hujung-hujung ni kita pun dah penat, dah berbulan dah, berempas-bulas untuk melengkapkan buku tersebut. Kita dah peringkat akhir ni, memang kepenatan itu terasa. Menyusun pun penat, banyak kerja di situ. Tapi itulah impact yang kita ingin berikan khususnya kepada
pelajar homeopati akan datang. So insya-Allah bab 1, bab 2 ini penting sekali. Ia berkaitan dengan sejarah perubatan homeopati dunia, bagaimana ia bermula, bagaimana ia berkembang. Ia berkaitan dengan perkembangan homeopati di Malaysia. Siapa yang memulakannya, siapa pelapisnya, kemudian apa yang berlaku tahun 80-an, 90-an. Kemudian apa proses-proses sehingga tertubuhnya Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Dan akhirnya penubuhan universiti saya berjaya. So prosesnya ada di situ. So nak dalam bentuk buku, inilah bukunya. So bersedialah, ia akan berada di pasaran insya-Allah. By raya, selepas raya semua boleh dibeli. So hujung akhir sekali, saya pun dah kena berhenti dah pukul 11 dah. So siapa yang ada peluang ikutilah kursus Introduction to Homeopathy 2 yang akan dimulakan pada bulan Mac. Saya sendiri pada bulan Mac insya-Allah saya tidak beri perhatian dah kepada buku sebab saya akan hantar kepada printer. Sekarang berapa hari bulan 22 hari bulan Februari. Ini tarikh lahir anak bongsu saya 22 Februari. Maknanya 22 hari bulan 2 2022 beliau berusia 22 tahun. Sebab beliau lahir 22 hari bulan 2 tahun 2000. Itu anak bongsu saya. Tahun cantik. Tahun yang cantik juga untuk buku perubatan homeopati yang telah menjejak usia 25 tahun hari ini. Tahun yang cantik juga untuk kita beri impak dengan menerbitkan dan menggantikan dengan satu buku perubatan homeopati yang baru yang kita namakan Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. InsyaAllah sebahagian bahan di dalam buku itu kita akan bicarakan juga di dalam buku Intro 2 to Homeopati. Okey, ingat siapa yang mendaftar dalam kursus ini, insya-Allah kita akan bersama dalam masa 10 hari lagi insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada mereka yang bersedia berada dalam ruangan pembicaraan ringkas ini. Jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat lah. Besok lusa kita tidak kat udara, kita akan jumpa pada hari Jumaat. Saya akan buat satu live pada hari Jumaat. Live yang penting sebagai pemula untuk menyambut bulan Syaban. Okey. Allahumma barik lana fi ajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa, bacalah doa itu setiap hari sehingga sampai pada bulan Sya'ban dan seterusnya bulan Ramadan. Itu doa penting supaya kita mendapat barakah. Di penghujung bulan ini dah hujung dah bulan Rajab dan bulan hadapan kita masuk bulan Sya'ban, kemudian kita akan melalui bulan puasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.